Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapat lagi sama-sama pada malam yang mulia ini. Allah Taala memberikan lagi kesempatan untuk kita berada dalam majlis ilmu. Walaupun ada sikit masyakkah dalam musafir, tapi insya-Allah kita akan teruskan majlis kuliah kitab kita insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Okey, kita akan sambung daripada kitab Irsyadul Ibad daripada sesi yang lepas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Mudah-mudahannya suara tu okey dah ya. Tak ada masalah. Kalau ada suara tak berapa okey tu boleh bagi komen sikit Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif pengarang rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala, telah bersahabat aku akan 400 orang sufi. Ini cerita sikit berkenaan dengan berkaitan dengan bab kita ni. Dia kata, dia telah berkata Ja'far As-Sadiq, seorang ulama tabi'in rahimahullahu ta'ala, dia kata telah bersahabat aku akan 400 orang sufi. Ja'far As-Sadiq ni dia sahabat dia ramai. Dia bersuhbah, dia bersahabat, dia bersama-sama duduk dalam satu majlis. Bahkan sahabat-sahabat dia ni antara orang yang orang yang terhebat lah. Orang sufi, orang yang alim dalam bab ilmu tasawuf. Jadi 400 orang dia berkawan dengan 400 orang sufi, dan aku tanya akan mereka itu 400 orang daripada 4 masalah. Dalam ramai-ramai kawan-kawan sufi dia ni ditanya dalam ramai-ramai kawan hak sufi 400 orang ni, ditanya 4 masalah kepada kawan-kawan dia ni. Dia kata maka tiada seorang pun menjawab akan daku. Seorang pun tak jawab. Seorang pun tak boleh nak jawab daripada soalan Ja'far As-Sadiq ni dalam 400 orang ni. Tiada seorang pun menjawab akan daku. Maka duka citalah aku kerana demikian itu. Jadi Ja'far As-Sadiq ni dia sedih lah. Dia sedih lah dalam 400 orang kawan ahli sufi dia ni. Seorang pun tak boleh jawab 4 masalah dia ni, 4 soalan dia ni. Jadi dia pun sangat-sangat duka cita, sangat-sangatlah sedih. Maka aku lihat akan Nabi SAW pada mimpiku. Jadi sebab semua sahabat-sahabat ni tak boleh jawab soalan yang ditanya oleh Ja'far As-Sadiq ni, satu malam dia bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi orang yang bila kita sedia maklum, orang berjumpa dengan Nabi ni bukan orang yang calon-calon orang. Orang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah. Orang yang mempunyai amalan yang konsisten, istiqamah. Bila bagi selawat kepada Nabi, memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jumpa Nabi dalam mimpi sekali pun payah nak. Jangan-jangan sangat orang kita boleh bermimpi, tidur bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ja'far As-Sadiq satu malam dia bermimpi, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya ia, ya Nabi, akan halku. Dia jumpa dengan Nabi. Nabi tanya, ada masalah apa? Wahai Ja'far As-Sadiq, nampak mu ni macam sedih sangat. Ada apa-apa masalah ke? Nabi tanya. Maka aku pun khabar akan dia di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian itu, demikian kata cerita yang dia tanya 4 masalah kepada 400 orang. 400 orang sahabat dia daripada kalangan ahli sufi, seorang pun tak boleh jawab. Jadi dia bersedih lah, dia berduka cita lah dengan apa yang berlaku tu. Dia pun mengadulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ditanyakan olehmu akan daku akan masalahmu itu. Nabi kata, kalau gitu, mu tanya aku, apa dia masalah, soalan yang mu kemukakan kepada 400 orang sahabatmu, seorang pun tak boleh jawab. Mari sini. Benda soalan dia, benda masalah dia. Bagi tahu kepada aku, kata Nabi SAW dalam tidur dia, dalam mimpi dia. Maka berkata aku baginya Nabi SAW. Dia pun tanya Nabi, iaitu 4 masalah ni. Yang pertama dia kata, apakah hakikat tauhid? Hakikat tauhid ni benda. Tauhid daripada perkataan Arab. Wahada yuwahidu tauhidan. Maksudnya mengesakan, mensatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah masuk mensatukan Allah? Mentauhidkan Allah, maksudnya kita kata Allah Ta'ala tu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Apa maksud hakikat tauhid tu? Satu. Yang kedua, dan apakah hak akal kita? Apakah hak akal? Akal ni apa hak dia? Hak akal setara mana kok? Setinggi mana hak akal ni? Ada tak orang panggil level-level dia? Setakat mana level akal ni? Yang kedua. Masalah yang ketiga, dan apakah hak tasawuf? Tasawuf ni pula macam mana? Ada level-level dia ke? Setakat mana hak tasawuf ni? Tu yang masalah yang ketiga. Dan masalah yang keempat, dia tanya, dan apakah hakikat fakir? Hakikat fakir. Fakir ni benda. Fakir daripada perkataan Arab juga. Yang bermaksud berhajat, berkehendak. Jadi apakah maksud yang dimaksudkan dengan hakikat fakir ni? Tu kata permasalahan, 4 permasalahan Ja'far As-Shadiq yang ditanya kepada sahabat-sahabat dia, 400 orang daripada kalangan ahli sufi, seorang pun dia tak boleh nak jawab. Jadi satu malam tu dia jumpa Nabi, Nabi suruh tanya benda. Berikan soalan tu, masalah tu. Dia pun beritahulah ke Nabi. Yang pertama, berkenaan dengan hakikat tauhid. Yang kedua, berkenaan dengan apakah hak-hak akal kita. Yang ketiga, apakah hak tasawuf. Dan yang keempat, apakah hakikat fakir. Apa jawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pun nak pecahkan masalah ni lah. Nabi nak bagi tahu kepada Ja'far As-Shadiq persoalan dan juga permasalahan yang diutarakan oleh Ja'far As-Shadiq. Nabi pun nak jawab. Nabi kata, adapun hakikat tauhid, berkenaan dengan kita ni, nak membicarakan tentang tauhid. Jadi kita nak tahu apakah sebut tauhid ni, benda kot tauhid ni. Benda kot tauhid ni. Okey, Nabi kata, adapun hakikat tauhid itu, maka iaitu hakikat tauhid barang yang terlintas dengan hatimu, maka iaitu binasa, yakni baharu, lagi fana. Bermula Allah Subhanahu Wa Taala bersalahan bagi demikian itu. Tiada dapat menyamai segala yang baharu akan dia. Ni Nabi kata maksud kata hakikat tauhid ni. Nabi kata maksud hakikat tauhid ni iaitu barang yang terlintas dengan hatimu. Setiap benda hak terlintas dengan hati. Setiap apa hak hati kita terbayang. Setiap apa hak hati kita ternampak. Terlintas. Fantasi orang panggil sebagaimana kita sebut ni. Fantasi, imaginasi, khayalan. Setiap apa yang terlintas pada hati kita, kita ingat ke Tuhan yang gini ke, Tuhan ni bercahaya ke, Tuhan ni kilat ke, Tuhan ni lawa gini ke. Hak setiap apa hak terupa dalam hati kita, dalam memori kita. Sedangkan dia kata Allah Subhanahu Taala bersalahan bagi demikian itu. Allah Taala tak sama. Setiap apa hak kita terlintas ni ke Tuhan, tu bukan Tuhan. Sebab apa? Tiada dapat menyamai segala yang baharu. Allah Taala ni bersalahan, dia tak serupa dengan apa yang baharu hak kita terlintas tadi. Itu hakikat tauhid. Sebagaimana yang disebutkan dalam sesi kuliah kita yang lepas, yang dikatakan tauhid ni kita kena ingat 2 poin. Yang pertama, setiap apa yang terupa dalam fikiran kita, hak kita sengka-sengka, Allah Ta'ala bukan benda tu.
Tu kan. Setiap kali imaginasi kita, khayalan kita, fantasi kita, tu semua tu bukan Tuhan. Tu. Habis tu kita kena belajar ilmu tauhid ni. Kalau orang tak belajar ilmu tauhid, dia pakai zikir, orang nampak lah. Kilauan, kilatan, cahaya, sinaran, Tuhan lah tu. Tu bukan Tuhan. Tapi kalau orang tak belajar ilmu tauhid, ya Tuhan lah tu dia kata. Aku berzikir-zikir je, nampak Tuhan. Tu. Jadi tu dia panggil hakikat ilmu tauhid. Kita kena tahu setiap apa hak terlintas hati kita. Setiap apa hak kita khayalkan, hak apa kita gambarkan dalam fikiran kita, itu bukan Tuhan. Tuhan benda yang tak boleh nak dibayangkan. Itu dia panggil hakikat tauhid. Itu permasalahan yang pertama yang telah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun hak akal. Dan adapun hak akal itu, iaitu masalah yang kedua, maka sekurang-kurangnya hak akal meninggalkan dunia, dan yang terlebih tingginya hak akal meninggalkan berfikir pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil level akal kita, level otak kita. Sekurang-kurang level otak kita ni, kita kena tinggalkan dunia. Apa maksud tinggalkan dunia? Jangan letak dunia dalam otak kita. Bukan bermaksud kita meninggalkan dunia, kita tak ambil duit, kita tak kerja, kita tak makan, kita tak minum. Kita bukan malaikat. Kita kena kerja, kita kena makan, kita kena minum, kita kena cari nafkah. Tapi jangan letakkan dunia tu dalam kepala kita. Ni nak semayang pun ingat ke dunia. Dalam semayang bukan ingat ke Tuhan tak? Apatah lagi luar semayang. Maksudnya jangan akal kita terpaut dengan kehebatan dunia. Jangan terpesona dengan kecantikan dunia. Biarlah dunia tu di luar. Jangan kita masuk sampai dalam hati, dalam jiwa kita. Siapa nak semayang bang pun tak teringat ke dunia. Tu panggil serendah-rendah level otak kita, yang boleh kita gunakan untuk berfikir. Dia kata dan setinggi-tingginya, tadi sekurang-kurang. Dan yang terlebih tingginya hak akal ialah meninggalkan berfikir pada zat Allah Ta'ala. Tu paling tinggi hak akal. Kita jangan duk fikir Tuhan ni macam mana. Tuhan ni tinggi ke? Tuhan ni rendah ke? Tuhan ni ada tangan ke? Tuhan ni ada muka ke? Tuhan ni macam kita ke? Tak boleh. Kita kena meninggalkan berfikir tentang zat Allah Subhanahu Taala sebagaimana yang disebutkan sebelum ni, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Dan hadis disebut tafakkaru fil khalqi, mungkin fikir pada makhluk, tapi wala tafakkaru fil khaliq, jangan fikir pada zat Tuhan yang mencipta. Tu hak jadi sesat tu. Tuhan ni gini, Tuhan ni gini. Lalas sekali jadi gila. Sebab dia berfikir melampaui hak akal dia. Melampaui level akal dia. Level akal kita setakat tu je. Tak boleh kita nak fikir tinggi lagi. Bukan hak akal kita dah. Kalau fikir lebih tinggi lagi, itulah boleh jadi rosak akal. Binasa akal dia. Jadilah dia seorang yang tak berakal, jadilah gila. Habis tu kita kena ingat, kita tak boleh nak fikir tentang zat Tuhan tu macam mana. Tu masalah hak yang kedua, iaitu level akal kita, hak akal. Dan adapun hak tasawuf. Kita belajar ilmu tasawuf, ilmu nak memperbaiki hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, nak mengindahkan hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Tasawuf ni benda kok. Jadi Nabi kata hak tasawuf ni, Nabi sebut dalam mimpi Ja'far As-Sadiq tu lah. Dia kata hak tasawuf ni, maka iaitu hak tasawuf meninggalkan dakwa harta. Jangan dibangsakan akan sesuatu kepada makhluk, dan menyembunyikan ma'ani, yakni segala rahsia. Itu maksud kata tasawuf. Tasawuf ni dia kata iaitu meninggalkan dakwa harta. Jangan dibangsakan sesuatu kepada makhluk. Jangan kita dakwa harta ni hak milik kita, hak kita punya, harta aku. Tu.
Walaupun kita kerja-kerja, kita cari harta, dapat ke kita, di tangan kita, di milik kita, jangan kita rasa hak kita sebenarnya. Memang pada zahir hak kita, tapi pada hakikatnya dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Atau dia panggil hak tasawuf. Hak tasawuf ni meninggalkan meninggalkan dakwaan harta tu, iaitu harta tu hak milik kita, jangan. Lepas tu pula jangan dibangsakan akan sesuatu kepada makhluk. Tu. Apa maksud dia? Jangan kita kata yang buat ni makhluk, yang buat ni makhluk. Pada zahir memang kita boleh kata, tapi hakikat dalam diri kita jangan kita i'tikad. Jangan kita kata ni makhluk buat ni. Sedangkan yang buat pada hakikatnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mempunyai ilmu tasawuf yang tinggi, dia tak kata benda ni makhluk yang buat. Walaupun pada zahirnya makhluk, tapi pada hakikatnya hak buat tu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hak tasawuf lagi dia kata menyembunyikan ma'ani, yakni segala rahsia-rahsia. Rahsia-rahsia Allah dia tak dia tak menzahirkan. Habis tu orang yang kuat ilmu tasawuf dia dia tak suka kepada kemasyhuran. Dia tak suka kepada glamour ni. Nak suruh orang viralkan dia, tak ada. Nak suruh orang popularkan dia tak nak. Dia merendahkan diri. Tu orang yang ilmu tasawuf dia tinggi. Jadi ni nak dipanggil hak tasawuf. Tu masalah yang ketiga yang diutarakan oleh Ja'far As-Shadiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Dan yang keempat, permasalahan yang keempat, Nabi ada jawab, dan adapun hakikat fakir. Fakir ni benda ke? Maka iaitu fakir, bahawa tiada engkau memilik akan sesuatu, dan tiada memilik akan dikau oleh sesuatu, dan redha engkau pada kedua hal itu. Tu maksud kata hakikat fakir. Hakikat fakir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hakikat fakir, bahawa tiada engkau memilik akan sesuatu. Kita ni tak boleh nak milik akan sesuatu, walaupun harta tu di dalam genggaman kita, walaupun tanah tu gerang tu nama kita, walaupun anak-anak tu, anak-anak isteri tu di bawah kawalan kita, tapi kita tak boleh nak kata dia tu milik kita. Tu. Dia akan tafsir, dia akan huraikan nanti di belakang. Dan tiada memilik akan dikau oleh sesuatu. Dan kita pula tak boleh nak dimiliki oleh orang lain. Tu. Kita ni sendiri, habis tu kita tak boleh nak jadi milik bagi dunia. Maksudnya milik bagi dunia duduk dalam hati kita. Duduk teringat semata ke dunia. Tiap-tiap hari duduk berzikir, duit. Celak mata, harta. Ingat ke hak tu je. Itu orang yang telah dimiliki, dikuasai, dikawali oleh dunia. Tu. Adapun fakir tak boleh. Fakir, orang tu tak boleh dimiliki oleh sesuatu. Dan redha engkau pada kedua hal itu. Sedangkan kita redha, kita suka hati. Dalam keadaan kita ni tak memiliki benda lain, dan benda lain tak memiliki kita. Kita hanya milik Allah Ta'ala semata-mata. Maksudnya kita tak boleh nak kontrol orang tak boleh nak kontrol kita. Kita tak boleh nak kawal benda orang, tak boleh nak kawal orang lain, tak boleh nak kawal makhluk. Dan benda lain tak boleh nak kontrol, nak kawal kita. Yang boleh kawal kita, yang boleh kontrol kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Betul, kita kena panggil hati kita kena sunyikan, ataupun kena kosongkan daripada dunia tadi. Bukan masuk kosongkan daripada dunia, kita tak boleh ambil dunia. Tak, maksudnya dalam diri kita, dalam hati kita jangan terpaut dengan benda macam tu. Walaupun kita kaya. Sahabat-sahabat Nabi pun ada yang kaya. Abdul Rahman Ibn Auf, seorang businessman, seorang korporat yang budiman, yang dermawan. Tapi dia tidaklah kata siapa harta tu boleh menjadikan dia yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi Sulaiman, seorang yang paling kaya, boleh menguasai dunia. Bukan setakat dunia manusia, dunia haiwan, dunia binatang, dunia burung, bahkan dunia syaitan, dunia jin pun dia boleh kuasai. Apa yang dia nak boleh berlaku. Tapi tak adalah kata dunia tu mentang-mentang dia boleh kontrol, duduk dalam hati dia, dikuasai oleh dunia. Tak. Kita tak apa, dunia duduk di tangan kita tak apa, tapi jangan kita sampai masuk dalam hati kita. Tu dipanggil hakikat fakir. Sedangkan kita suka benda tu, kita redha. Tu. Bukan kata kita tak redha tak. Bukan kata kita tak suka dalam keadaan macam tu. Habis. Ini dipanggil 4 permasalahan yang diutarakan oleh Ja'far As-Sadiq kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW jawab. Dia tanya sahabat-sahabat dia daripada kalangan ahli sufi, semua tak boleh jawab. Tapi Nabi boleh jawab. Lepas tu dia kata sini, dia kata, dia nak menghuraikan satu persatu tadi. Dia kata, dan erti tiada engkau memilih akan sesuatu itu, maksudnya tiada engkau pandang akan barang yang ada pada engkau itu milik engkau. Maksudnya kita tak boleh nak memilih sesuatu, maksudnya kita memandang akan benda yang ada pada kita tu bukan milik kita. Hanya engkau pandang pertaruhan Allah Ta'ala jua. Pertaruhan maksudnya pinjaman. Allah taruh kepada kita, Allah suruh kita pegang je. Allah Ta'ala beri pinjam je kepada kita harta tu. Jangan kita rasa harta duduk tangan kita tu hak kita, hak milik kita. Tu. Habis tu tiba masanya kita nak bila orang minta sedekah kita beri. Bila keluarnya wajib zakat, kita kena keluarkan zakat sebab kita rasa bukan hak kita. Hak Allah Ta'ala beri pinjam je. Harus baginya Allah mengambil pada waktu yang dikehendakinya. Allah Ta'ala boleh ambil bila-bila je, macam orang beri pinjam lah kepada kita motor. Dia beri pinjam, ambil lah motor ni, aku beri pinjam kamu, peganglah sekejap. Kita pun pakai motor macam motor kita. Duduk menerak. Duduk modified tayar lah, benda lah. Awak macam hak kita. Bila tayar tu dia nak ambil, bila-bila masa je. Kita jangan buat macam tu. Itu sebabnya hak milik harta, hak di tangan kita, bukan hakikatnya hak kita sebenarnya. Sebenarnya Allah Ta'ala beri pinjam sahaja. Tu maksud kita tak boleh nak memiliki benda lain. Dan makna tiada memilih akan dikau oleh sesuatu itu, maksudnya tiada cenderung hati engkau kepada sesuatu, sama ada dunia ataupun akhirat. Tu maksudnya kita tak boleh nak orang lain tak boleh nak memiliki kita, tak boleh nak mengkontrol kita. Maksudnya hati kita tak cenderung kepada dunia, hatta akhirat sekalipun. Kadang tu kita buat ibadat sebab nak akhirat ni. Aku buat ibadat ni sebab nak surga. Kadang-kadang tu ahli tasawuf dia tak nak macam tu. Biarlah kita buat ibadat lillahi ta'ala, liwajhillahi ta'ala. Tu. Setengah orang kata tak apa je kita niat buat ibadat ni sebab nak syurga, sebab nak pahala kan. Tapi setengah ulama kata tak boleh dikira riak lagi. Buat ibadat kerana Allah Ta'ala. Tu. Dia kata masuk kata kita benda lain tak boleh nak kontrol kita, benda lain tak boleh nak memiliki kita. Maksudnya kita tak cenderung kepada sesuatu yang lain, sama ada dunia ke ataupun akhirat. Hanya iftikar, maksudnya berhajat. Iftikar tu maksudnya berhajat engkau semata-mata kepada Allah Ta'ala jua. Kita nak kepada Allah Ta'ala je. Tu. Ramai orang buat ibadat banyak-banyak, tapi sampai masanya Allah Ta'ala tak terima ibadat dia. Na'udzubillah min zalik. Macam kita sebutlah ulama-ulama dulu. Ulama zaman Nabi Musa, Barsisa, Bal'am, yang begitu hebat ilmu dia, yang begitu hebat ibadat dia, yang begitu banyak amat ibadat mereka orang ni. Tapinya kalau walaupun banyak ibadat, tapi kalau Allah Ta'ala tak terima, tak ada benda lah. Bila sampai masanya jadi kufur, na'udzubillah min zalik. Jadilah amalan itu haba'an mansura. Jadilah amalan itu seperti debu-debu yang bertaburan. Sebab itu kita ibadat ni lillahi ta'ala. Kita buat amal kebajikan lillahi ta'ala, bukan kerana benda lain tak. Bukan kita kerana dunia, kerana tu, kerana ni tak. Habis.
telah berkata Al-Barawi telah berkata Al-Barawi, tiada harus kita periksakan daripada zat Allah. Habis. Jadi tadi cerita berkenaan dengan Ja'far As-Sadiq. Habis kat tu, maksudnya permasalahan dia telah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 permasalahan dia yang semua 400 orang ahli sufi daripada kalangan sahabat dia tak ada jawab. Terlerailah dengan dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur dia. Habis tu kita kalau ada masalah, tak ada orang boleh nak huraikan masalah kita. Tak ada siapa yang tak boleh nak selesaikan masalah kita. Kita ambil wuduk, sembahyang hajat 2 rakaat, selawat banyak-banyak, tidur. Mudah-mudahan tidur kita berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan selesaikan masalah. Ulama-ulama dulu ulama-ulama dulu, cerita-cerita ulama dulu, kalau dia ada masalah-masalah, sama ada masalah fiqh ke, masalah dalam ilmu-ilmu tasawuf ke, masalah dalam ilmu tauhid ke, mereka sebelum tidur mereka selawat kepada Nabi SAW. Dalam mimpi, dalam mimpi itulah Nabi akan selesaikan masalah-masalah mereka. Kita sekarang duk ada masalah sikit, cari orang tu, cari orang ni, kadang-kadang tu orang tu tak boleh nak selesaikan masalah kita. Lepas tu bila tak ada orang pakai senyap gitulah. Sepatutnya kita selain daripada kita selesaikan masalah dengan Allah SWT, dengan sembahyang hajat, minta Allah Taala tunjuk, kita boleh juga kita minta mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh menselesaikan masalah kita. Habis kita baca sikit lagi. Dia kata, telah berkata Al-Barawi, tiada harus kita periksakan pada zat Allah Ta'ala. Sebabnya itu isyrak. Tiada harus kita periksakan daripada tiada harus kita periksakan daripada zat Allah Ta'ala. Maksudnya tak harus kita periksa, tak harus kita nak kena tahu, tak harus kita buat kajian zat Allah Ta'ala macam mana. Tu ada Tuhan ni gini ke, Tuhan ni gini, tak payah. Tak harus tu maksudnya haram. Haram kita duk cek, duk buat kajian tu zat Tuhan ni macam mana. Dan tiada daripada sifat-sifatnya nya Allah. Sifat Allah ni macam mana kok hakikat dia? Tak perlu. Kita tak perlu buat kajian benda tu, sebab tu bukan level akal kita. Kerana bahawasanya meninggalkan idrak itu idrak. Kerana bahawasanya meninggalkan dapat itu dapat. Maksudnya kita tak kenal zat Tuhan tu macam mana, itulah dia kita kenal Tuhan. Kalau kata Tuhan ni gini, Tuhan ni gini, aku nampak Tuhan ni gini, aku kenal Tuhan ni gini, muka dia gini, ada tangan, ada kaki, comel, gini, maka dia sebenarnya tak kenal Tuhan. Sebabnya hakikat mengenal Tuhan ni, dia tak kenal Tuhan tu macam mana. Tapi dia kata, meninggalkan idrak, itulah idrak. Meninggalkan mendapat, mengenal, itulah dia kenal Tuhan. Kalau orang tu kata Tuhan ni gini, aku nampak Tuhan ni gini, tipulah tu. Dia bukan kenal Tuhan sungguh lah tu. Dan periksa pada zat Allah Ta'ala itu isyrak. Isyrak tu maksudnya mensyirikkan Allah. Kita buat kajian Tuhan, zat Tuhan ni gini ke, boleh menyebabkan seorang tu isyrak. Isyrak ni perkataan asyraka yusyriku isyrakan. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiap-tiap barang yang terlintas pada hati engkau daripada segala sifat baharu, maka Allah Ta'ala bersalahan dengan demikian itu. Setiap apa yang terlintas pada hati kita macam ni, khayalan kita, imaginasi kita, gambaran kita, fantasi kita, kita ingat tu ke Tuhan? Tak. Semua tu dipanggil segala sifat yang baharu tu Allah Ta'ala tak sama belaka. Tu bukan Tuhan. Kita kena ingat asas ilmu tauhid baru ni, poin dia, setiap apa yang kita terlintas, setiap apa yang kita terbenak di fikiran kita, tu bukan Tuhan. Benda kita boleh gambaran, khayalan, fantasi kita, tu semua bukan Tuhan. Tuhan ni benda hak bukan benda tu. Tuhan benda hak kita tak boleh nak bayangkan. Tentu dia panggil hakikat tauhid. Kalau orang rasa Tuhan tu dia boleh bayang gini, tu bukan kenal Tuhan lagi lah. Dia tak tahu lagi ilmu tauhid lah tu. Dia tak belajar lagi ilmu tauhid. Habis tu kita kena belajar ilmu tauhid melalui sifat-sifat 20, insya-Allah. Akidah kita, pegangan kita tak terpesong.
Yang mana lebih-lebih lagi kita di masa di zaman umat yang sedang rosak ni, dengan sebab tak belajar ilmu ketuhanan, ilmu tauhid. Jadi saya rasa kat tu dulu, insya-Allah. Ada masa lagi kita, besok hari kita akan mengupas lagi berkenaan dengan kitab Irsyadul Ibad ni. InsyaAllah kat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.